أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana pagi ini kita masih lagi dapat berfungsi sebagai hamba-hambanya. Masih lagi kita dapat menunaikan fardu subuh dan diikuti pula pagi ini dan kita hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan dapat terus melaksanakan tugas kita sebagai hamba-hamba Allah, iaitu untuk melaksanakan hidup ni mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah, mengikut cara Islam. Kerana Islam itu dah lengkap, tak ada satu yang tak ada dalam Islam. Jadi dengan itu kita harap kita akan dapat mengekalkan cara Islam kita. Akidah kita ikut akidah Islam, ibadah kita ikut cara Islam, akhlak kita ikut akhlak Islam, ekonomi kita ikut ekonomi Islam, sehinggalah kita dipanggil oleh Allah SWT. Bukan lama benar lagi. Tambah sekarang ni COVID-19 ni sudah merebak, makin banyak. Semalam 800 lebih. Kemarin lebih itu juga. 800 lebih. Rekod lah tu. 870 berapa ke. Semalam 800 lebih lagi. Hari ini tak tahu lagi. Cuma negeri Perak ni belum lagi menular yang begitu pesat sekali. Tapi Selangor dah ada PKP dah baru ya. Kuala Lumpur begitu juga. Kedah begitu juga. Tengah menunggu Kedah dengan Perak bukan jauh benar. Itu pun belah-belah Taiping dah ada dah. Hingga Sungai Keruh saja. Jadi kita kena jaga SOP-nya ya. Takut-takut dia menular kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita bebas ataupun dilepaskan daripada penyakit itu. Tak ada lah kena. Tambah orang macam saya ni sering benar. Lekas benar dapatnya. Warga Mas ni senang benar dapat dijangkiti oleh COVID-19 kan. Tapi orang yang muda-muda tu jangan seronok benar pula. Yang kena tu bukan tentu tua. Macam orang mati juga. Mati tentu ke tua matinya. Ada rukun ke mati perempuan? Ada. Rukun mati yang pertama tua ada. Yang kedua kencing manis ada. Yang ketiga darah tinggi ada. Yang keempat lemah jantung ada. Tak ada. Kat time kamu matilah. Tak ada pilihan lain. Allah kata qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Mesti berhadapan dengan mati ya. Dan taklah makan apa pun. Makanlah pamoga ke, jus Nusantara ke, kacip Fatimah ke, time dia mati tetap mati ya. Jadi sebelum itulah kita nak bersedia sebagai hamba-hamba Allah. Karena lepas mati dia bukan terus mati. Kalau terus mati tak ada masalah. Lepas mati ni hidup balik. Bila hidup balik semua yang kita lakukan dalam dunia ni akan diperiksa oleh Allah SWT. Akan diambil kira. Kalau baik, kita akan dapat kebaikan balasannya. Kalau jahat, jahatlah balasannya. Jadi bergantung kepada apa yang kamu lakukan dalam dunia ni. Alright. Untuk pagi ni muka surat berapa nak baca? Berapa? Kuat-kuat. 88. Ustaz ni pekak tau. Keturunannya pekak.
Toknya tu nombor satu pekak. Ya, kalau belakang-belakang jerit pun tak dengar ni. Ya. Cucunya mengikut juga. Nama serupa tok dengan cucu tau. Toknya nama Ibrahim, cucunya pun nama Ibrahim juga. Tok orang terkenal dengan nama Ibrahim Pekak. Cucunya pun dekat-dekat nak dapat gelaran Ibrahim Pekak juga ya. Cuma cucunya kalau orang umpat dia sikit mendengarnya. Baik. Jadi kita baca apa? Muka surat 88. Tentang Sokrates, pendapat Sokrates ya itu. Dah mula ke? Udah baca sikit dulu. Dah mula ya? Okey. Sokrates ni ataupun dulu masa saya ngaji sekolah orang putih tu dia panggil Socrates. Tapi dia eja Melayunya Sokrates. Entahlah sebut macam mana tentang apa. Tak ada berdosa. Yang berdosa ayat Quran. Kalau salah sebut, berdosa. Ini tak ada bukan ayat Quran pun ya. Hadis tentang apa? Marhaban lagi teruk. Selawat tentang apa? Tapi ayat Quran mesti baca betul-betul ya. Selawat tentang apa? Tak ada berdosa. Kalau salah baca pun tentang apa tahu. Yang panjang dipendekkan, dipanjangkan. Boleh tentang apa ya. Kadang dia pendek, dia panjang. Ada tak? Sallallahu ala Muhammad. Padahal mat tu panjang ke pendek? Pendek aja. Tapi tak apa. Tak ada berdosa ya. Tapi Quran tak boleh. Mesti ikut dia punya hukum ya. Ini wajar. Nak baca Sokrates pun boleh. Sokrates pun boleh. Ya. Apa pun tak apa ya. Jadi ya. Jadi apa kata Sokrates? Ahli filsafah artinya ahli fikir. Dia banyak memikirkan perkara-perkara yang orang lain tak boleh fikir. Itu apa? Sokrates. Inilah orang yang pertama yang mengatakan dunia ni bulat. Dunia ni bulat. Ini Sokrates. Sebelum ini orang kata dunia tu lapang aja. Flat aja kan. Tapi bila Sokrates dunia ni bulat, lama-lama sekarang ni baru orang percaya. Dia ahli fikir. Dia orang Yunani. Ahli falsafah Yunani. Yang terbesar ini hidup tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Apa itu sebelum Masehi? Sebelum tahun kosong. Sebelum tahun kosong. Dipanggil sebelum Masehi. Kalau lepas Masehi itu mungkin? Dia panggil apa? Sebelum Masehi. Tahun Masehi lah ya. Ini sebelum Masehi. Lepas Masehi itu sekarang ni tahun Masehi tahun berapa? 2020. Tahun depan 2021 itu tahun Masehi ya. Bukan tahun Hijrah. Tahun Hijrah itu tahun Islam ya. Okey. Di antaranya ialah guru dari Plato. Sokrates ini guru dari Plato. Plato itu salah seorang ahli fikir juga, ahli filsafah. Dan guru kepada Xenophon, nama Xenophon. Aristoteles, Xenophon betul juga Aristoteles, orang lain ya. Aristoteles lain daripada Xenophon. Mengenai roh manusia, Sokrates berpendapat sebagai berikut. Apa kata Sokrates tentang roh manusia? Sebenarnya roh ni pengetahuan yang kita ni hanya sedikit saja. Yang kita tahu tentang roh ni sikit aja. Mana tahu? Allah khabar apa itu? Yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, kamu akan ditanya kamu tentang roh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Katakan kepada yang menanya kamu tu bahawa roh itu adalah Tuhan. Bukan Tuhan, roh itu adalah urusan Tuhan kamu. Yang tahu tentang roh yang sebenarnya siapa? Hanya Allah saja. Kita tak tahu. Kerana Allah kata apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak utuskan kepada kamu ilmu melainkan hanya sedikit saja yang kita tahu tentang roh ya. Jadi nak hurai panjang-panjang tak tahu. Benda tak tahu apa yang nak dihuraikan? Allah yang tahu. Begitu juga Aristoteles tak tahu, Sokrates tak tahu, Plato tak tahu. Tak tahu sebenarnya. Yang tahu hanya Allah Taala saja. Ya. Roh atau jiwa manusia, roh ni salah satu sumber yang Allah bagi kepada kita. Kita ni Allah datangkan 4 anasir. 4 perkara ada dalam diri kita ni. Yang pertama jasad. Jasad ni benda yang kita nampak lah. Tangan, kaki, kepala, lidah dan sebagainya. Itu jasad ya. Yang kedua roh. Roh ni menyebabkan jasad tu boleh berfungsi.
Kaki boleh berjalan selagi ada roh. Orang kata roh tu jiwa, nyawa pun boleh. Roh, nyawa, jiwa. Mengapa mata boleh tengok? Kerana ada roh. Mengapa telinga boleh dengar? Kerana roh masih berfungsi. Ada roh lagi. Dia nyawa lagi. Lagi apa? Mengapa kaki boleh berjalan? Kerana roh masih ada. Jadi selagi ada roh, selagi itulah anggota-anggota yang zahir kita ni boleh berfungsi. Yang ketiga, akal. Allah bagi kita akal. Dengan akal tu, manusia boleh mencipta alat-alat yang membantu dia dalam kehidupan. Ya tak? Sebab itu manusia jadi mulia kerana akal tu boleh berfikir. Ya, otak tu boleh berfikir. Kalau otak aja, lembu lagi banyak otaknya. Ya, tapi tak boleh fikir. Kalau lembu tu boleh berfikir, tak merasa kita buat korban lembu tau. Dia tak boleh fikir. Terus kan lembu ayam tak merasa. Tengok je keluar mak pisau berkilat je ayam tu kok tak lain nak membeli aku tu kata dia pun terbang. Tak masa kita makan daging ayam. Tapi dia tak boleh fikir. Tapi manusia boleh fikir tak? Boleh. Tengok diciptanya kenderaan. Saya datang dari kampung tu naik motorcar. Kerana fikiran manusia kan? Ya, kenderaan. Lagi apa? Pakaian. Lagi apa? Masakan, makanan, minuman. Itu dicipta untuk manusia. Kerana dia ada akal. Boleh berfikir. Itu yang kedua. Yang pertama roh, yang kedua akal. Sebab itu manusia jadi mulia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam. Manusialah. Dan kami beri mereka kenderaan-kenderaan. Hanya manusia sahaja yang ada kenderaan, ya tak? Ya ada bangkangan. Manusia sahaja yang ada kenderaan di daratan dan di lautan. Di daratan banyak kenderaan, motorcar ada, lori ada, bas ada, keretapi ada. Itu di daratan. Di lautan kapal ada, speedboat ada, torpedo ada. Itu kapal. Dia di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Ya tak? Ya, rezeki kita bagus tak? Mana elok rezeki kita dengan rezeki gajah? Pemani tak tahu tu pernah tengok gajah. Gajah apa makannya? Batang pisang, kong itu makannya. Kita apa kita makan? Pagi tadi makan apa? Nasi lemak, nasi goreng, lagi bihun, mi goreng. Gimana orang makan kita? Orang tengah hari kan makan apa pula? Gulai tempoyak, lagi apa? Ikan baung gulai tempoyak, ikan keli panggang, lagi apa? Ikan patin dan sebagainya. Itu makanan manusia. Nasi aja ada berapa jenis nasi makan di manusia? Puan-puan? Ada berapa jenis nasi? Tak terbilang. Nasi minyak, nasi lemak, nasi goreng, nasi bukhari, nasi tomato, nasi apa lagi? Nasi biryani. Sikit banyak ke? Nasi goreng aja ada berapa jenis nasi goreng? Nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, nasi goreng ayam, nasi goreng USA pun ada. Itu makanan manusia. Rimau apa makannya? Daging mantah. Gajah makannya apa? Batang pisang. Itu rezeki manusia. Nasi aja berapa puluh jenis nasi ya. Roti ada berapa jenis roti? Ada capati, ada martabak, ada roti bom. Roti bom pun ada tahu. Roti menggali pun ada. Roti canai ada, capati ada. Lagi apa? Roti nan ada. Banyak jenis roti, banyak roti. Bubur ada berapa jenis bubur? Itu makanan manusia. Hebat. Kerana manusia itu diberi apa? Diberi otak yang boleh berfikir. Otak yang boleh berfikir. Ini roti je. Tapi tentang roh ni sikit je kita tahu. Itu yang ketiga. Allah bagi roh, Allah bagi jasad, Allah bagi roh. Yang ketiga, Allah bagi akal. Yang keempat, Allah bagi nafsu. Dengan ada nafsu lah manusia boleh maju ke hadapan. Kerana dia teringin nak kaya, dia cari. Bila dapat kaya, baru dia boleh memiliki harta benda. Ya? Kerana ada nafsu. Dan kerana ada nafsu juga manusia itu berkembang. Daripada seorang jadi tiga. Daripada berdua jadi tiga. Ya tak? Kalau tak ada nafsu, macam mana nak berkembang manusia? Asalnya manusia dalam dunia ni berapa orang? Seorang. Mula-mula dia jadi dengan seorang ni. Siapa? Nabi Adam. Lepas tu Nabi Adam bergelisah. Dia rasa kesunyian seorang je. Allah jadikan pula.
Siapa jadinya? Opah kita. Siapa? Hawa. Lepas tu dah jadi. Ya. Bertemu Adam dan Hawa, tok kita bertemu dengan opah, maka berderit-derit anaknya sampai sekarang ni. Opah kita hari tu tahu 20 kali beranak tahu. Perempuan dia dah 20 kali beranak. Saya tengok. Siapa dah 20 kali? Angkat tangan. Ini 20 kali beranak tahu. Sekali beranak 2. Sekali beranak 2. Kalau 20 kali berapa? Berapa? 40. Tapi bukan 40. 39. Kerana sekali tu, opah kita beranak ke seorang. Iaitu Nabi Syis. Jadi, satu kali dia seorang. Lain tu semua 2. Jadi semua berapa? 39 orang anaknya. Daripada situlah datangnya saya, datangnya perempuan, datangnya suami perempuan, bukan. Anak-anak semua datang dari situlah. Dari bermula daripada Adam dan Hawa. Ya? Itu dia nafsu. Tapi nafsu ni nak kena kawal. Bukan dibunuh, kawal. Kerana nafsu apa? Sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ini 4 unsur. Mesti ada pada semua manusia. Yang pertama ada apa tadi? Roh. Yang kedua? Udah lupa, penat ngaji orang. Yang kedua apa? Jasad. Yang ketiga? Akal. Yang keempat? Nafsu. Ya? Keempat-empat ni kita mesti kawal betul-betul. Mesti usahakan betul-betul. Bagi dia berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ya? Alright. Ini kita cerita tentang roh tadi. Roh atau jiwa manusia adalah satu substansia. Substansia itu artinya benda. Matter, cakap putihnya. Matter, substance. Substance itu benda ya. Substansia. Iaitu arat. Jauhar. Jauhar itu apa? Jauhar itu artinya permata ya. Jauhar. Sesuatu yang ada sendiri. Dia sendiri je jauharnya. Permata dia sendirian. Bukan satu accidentia. Apa tu accidentia? Satu benda yang tak sengaja. Tak ada ya? Bukan tak sengaja. Tuhan tak ada pula tak sengaja. Bukan Tuhan tu salah buat, maka jadilah orang. Tak ada. Itu sengaja Allah jadikan ya. Roh tu. Bukan benda tak sengaja. Benda tu memang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan accidentia ya. Iaitu arat. Sesuatu yang adanya bergantung kepada substansia seperti warna. Kita ni ada warna belaka. Saya ni ada warna coklat, hitam. Perempuan ada warna putih, melepak. Ya? Kuning, kekuning-kuningan dan sebagainya. Ada warna belaka. Baju perempuan pakai ada warna tak? Ada yang pakai baju kuning, ada yang pakai baju hitam, ada yang pakai baju merah. Ada warna macam-macam ya. Kemudian seperti warna panjang ke pendek ke dan lain-lain. Gemuk ke kurus ke itu apa sifatnya Arab. Roh tidak dapat dilihat. Roh tak boleh. Dia ada ke tak? Roh tu ada ke tak? Mana? Tak nampak ya. Dia benda gaib. Benda yang gaib. Tapi ada. Kalau dah roh pun tak boleh nampak. Yang menjadikan roh nampak ke? Siapa menjadikan roh? Allah Ta'ala. Sebab kita tak boleh nampak Allah. Kerana yang dijadinya pun kita tak nampak. Roh, nyawa. Tak nampak kita. Nyawa ada tak? Kalau tak ada nyawa, saya bercakap pun tak boleh. Tapi ada tak nyawa? Ada. Tapi nampak tak? Di mana nyawa tu? Di kepala ke? Di tengkuk ke? Di tangan ke? Di kaki ke? Tak tahu kita. Tapi dia ada ya. Itu roh dia. Tidak dapat dilihat. Kerana bukan merupakan benda. Atau sesuatu yang berdiri di atas benda. Bukan dia benda-benda yang berdiri atas benda. Tak ada. Bukan arat, bukan. Bukan jisim, bukan. Jirim pun bukan. Bukan berdiri atas benda. Seperti warna. Kerana bukan benda, maka roh tidak tersusun. Dan beberapa unsur. Tak ada, tak tahu kita ya. Tidak tersusun daripada beberapa unsur. Kerananya roh adalah, ini kata Sokrates ni tahu. Pendapat Sokrates ya. Kerana roh adalah apa? Simple. Apa dia simple? Ya, tak arti orang putih ke mana? Apa? Mudah ya, benda mudah. Tidak berubah, tak ada berubah. Dan tak dapat menjadi apa tu? Rosak. Roh tak ada rosak ya. Setiap benda selalu berubah. Manusia berubah tak? Jasad kita berubah tak?
puan-puan punya jasad berubah ke tak? Berubah, ya. Mula-mula apa tak lalu barin aja, yang tahunya apa? Teroyak, lagi apa tahu? Senyum lagi, kencing, itu yang tahu, lain tak tahu. Berak. Betul? Udah pandai berdiri. Betul dah pandai berjalan. Betul dah pandai bercakap. Betul dah pandai berlari. Apa sampai sekarang ni dah besar. Udah remaja ataupun sudah dewasa. Itu berubah. Saya pun begitu juga, berubah. Tengah muda tu, laju tau. Tengah muda tu. Bertenaga. Jogging 400 hari tau. Dan dalam Melayu tu saya jogging sampai ke tepi Sungai Kentar tu. Tahu? Gini hari? Mana orang ya? Terus akan berambat. Jalan pun tak lalu. 4 langkah. Mengah ya? Berubah. Dulu tengah muda kata, remote saya tahu, dua belahnya. Satu sini tahu. Belah dua. Satu sini. Betul-betul tengah tu. Passion Apache. Gini hari mana rupanya? Berambut pun tak payah. Nak buka? Rambut pun tak ada ya? Itu dia. Itu kita ni berubah. Perempuan pun betul juga. Berubah ya? Semua orang begitu. Itu apa ni? Roh tak ada berubah. Dia macam itu juga. Setiap benda selalu berubah dan dapat menjadi rosak. Kerana dia terdiri daripada berbagai-bagai unsur. Dari itu roh kekal selamanya. Roh tu tak ada mati tahu tuan-tuan perempuan. Roh tak ada mati. Yang mati apa? Badan kita yang mati, jasad yang mati. Roh ke mana? Roh tu hanya pindah tempat. Daripada dunia pergi mana? Pergi ke alam barzah. Daripada alam barzah pergi ke alam akhirat. Dia pindah dari satu tempat ke satu tempat. Sebelum kita dunia, di mana kita? Sebelum kita berada di dunia ni, di mana roh tu? Di mana? Di perut ibu kita, ya, di rahim ibu kita. Roh pun situ, badan pun situ. Sebelum jadi badan kita bertemu dengan roh di perut ibu kita tu, kita di mana? Rohnya di mana? Rohnya di mana? Satu alam namanya alam arwah. Di syurga. Di syurga tu ada satu tempat namanya alam arwah. Roh kita semua ada, berkumpul tu. Roh kita dulu tahu, tapi tak ingatlah. Saya berkumpul dengan perempuan berkumpul dengan sama-sama sendiri. Roh tu sana. Semua sekali. Berkumpul roh Elizabeth Taylor, kenal? Tak kenal? Roh Marilyn Monroe, kenal? Roh Saloma, tak kenal? Roh Siti Nurhaliza, ada sebelah tu. Roh Nem Baizora. Roh siapa lagi? Roh Saadiah. Roh Hashim Mahyun. Tak kenal ke mana? Sabuel lah. Berkumpul semua. Lalu Allah tanya roh-roh tu semua sekali. Roh George Bush, roh Datuk Seri Najib, roh Tan Sri Muhyiddin Yassin, kumpul. Allah tanya semua. Alastu bi rabbikum. Ini Quran ni perempuan ya. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu. Apa dia qalu? Mati ya. Apa dia qalu? Berkata mereka itu. Tapi kalau orang Melayu dengar perkataan qalu tu apa? Mati lah tu. Apa habis Haji Ibrahim? Udah qalu kata dia. Okey, dah mati lah tu. Ini bukan mati ya. Qalu, berkata roh-roh itu. Bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan kamu. Kata dia roh kita. Kami menyaksikan kamu. Maknanya kita ni, you and I, udah nengok Tuhan. Mana apanya? Kita sudah menyaksikan dia. Cuma udah kita disatukan di dunia ni. Lupa kita tentang penyaksian itu. Tak ingat kita. Jadi sebab itu kalau kita belum Islam, kena mengucap bersaksi dulu bahawa Allah itu Tuhan. Ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku juga naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baru sah dia sebagai orang beriman. Kalau tak sah ya. Kenapa? Kata kita lupa penyaksian itu. Semua lupa. Saya lupa, puan-puan lupa, George Bush lupa, Donald Trump lupa, Najib lupa, Muhyiddin Yassin lupa, Lim Kit Siang lupa, Lim Guan Eng lupa, semua lupa. Sami Welu lupa. Jadi sebab itu kalau nak beriman, kena mengucap balik kalimah syahadah. Tapi kita dari keturunan orang-orang beriman, ayah kita beriman, mak kita beriman dulu, tak ada wajib kita mengucap kalimah syahadah. Untuk menjadikan kita orang mukmin. Tapi dalam sembahyang wajib tak? Dalam sembahyang ada tak dua kalimah syahadah?
Ada dalam tahiyat akhir ya. Ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu roh ya. Jadi dia kekal ya. Bila sampai matinya, sampai masanya, roh tu akan pindah daripada badan kita ni, dia akan pindah. Lepas tu dia akan hidup semula, dikumpulkan dengan badan kita semula, dikumpulkan di dalam kubur, lepas tu dah bangkit esok, roh tu kumpul balik dengan badan kita. Bangkit semua roh kita, bangkit semua badan-badan kita besok ya. Di akhirat. Dan apa-apa yang berlaku di akhirat, itu akan berlaku. Ini sebenarnya. Tapi ini dah disebutkan oleh Sokrates. Sokrates dah sebut apa ini dulu ya. Sebenarnya dalam Islam betul juga ya. Itu kata Sokrates apa? Kerananya roh adalah simple, tidak berubah dan tak dapat menjadi rosak. Roh tak ada rosak ya. Setiap benda selalu berubah. Benda-benda lain dia berubah. Dulu tak lalu, hari lalu. Dulu berhambat lalu, hari dah tak lalu nak berhambat dan sebagainya. Dan dapat menjadi rosak. Kerana dia sendiri dari berbagai-bagai unsur. Dari itu roh kekal selamanya. Roh di badan terdiri sebagai raja. Roh tu sebagai raja tau. Dia berdiri sebagai raja. Memerintah, sedangkan badan yang diperintah. Yang perintah siapa? Badan kita tu. Mata. Wahai mata, tengok Quran itu. Mata pun tengok Quran. Wahai mata, tengok hadis tu. Mata pun tengok hadis. Yang merintahkan siapa? Rohnya. Rohnya merintah. Tengok Quran, tengok hadis dan sebagainya. Itu perintah daripada roh. Wahai telinga, dengar lagu tu. Kita pun dengar lagu tu. Dalam hatiku hanya ada kamu. Ya ho janggeli kahir. Telinga dengar. Siapa merintahnya? Roh memerintahnya. Ya. Kalau roh tu beriman, dia akan merintahkan telinga tu untuk mendengar yang beriman aja. Tapi ini dia kata roh. Sokrates kata roh. Yang sebenarnya bukan roh yang memerintahkan. Hati kita ni. Hati tu roh lah. Sanubari dia. Dalam Islam hati tu yang memerintah ya. Tapi kata dia ni roh. Kata dia Sokrates ni. Jadi memerintahkan, sedang badan tu diperintah. Badan tu ada diperintah. Roh suatu yang mulia. Roh tu suatu yang mulia dan tinggi. Dia mulia dan tinggi. Sedangkan badan suatu yang rendah dan hina. Badan kita ni hina ke mulia? Ini dia ni macam sama dengan pendapat orang Islam. Badan kita ni mulia ke hina? Perempuan. Sudah tak tahu jawab ni. Hina ke mulia? Ngapa hina? Ngapa hina? Penuh dengan najis. Ya ke tak? Bangkit pagi gisai mata ada apa? Tarik mata. Mulia benar ke tarik mata? Korek telinga ada apa? Tarik telinga. Mahal benar ke harga tarik telinga? Berapa duit lakunya? Sekilo berapa duit? Nyorongin nampak apa? Nyorongin nampak apa? Nampak tarik gigi. Penuh najis saja. Dalam perut ada apa? Tungnya. Bawa ke surau, bawa ke masjid, bawa ke sekolah, bawa ke pejabat. Tungnya, tung tarik tu. Bawa ke sana. Hina. Udah mati jadi apa? Udah mati jadi apa? Jadi bangkai yang hina. Jadi itu badan kita tu. Serupa dengan pendapat Sokrates. Nanti sepertinya Sokrates pendapatnya selari dengan kehendak Islam. Selari dengan pendapat Islam ya. Hina. Ya. Mana kita? Roh di badan berdiri sebagai raja pemerintah, sedangkan badan yang diperintah. Roh suatu yang mulia. Roh itu mulia dan tinggi, sedangkan badannya suatu yang rendah dan hina. Roh itu mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Roh itu sifat ketuhanan. Dia memerintah seluruh badannya. Hati itu dia katakan roh itu dia memerintah badan tu. Badan kita diperintah oleh hati. Tangan kita diperintah oleh hati. Kaki kita diperintah oleh hati. Itu roh lah tu ya. Lagi apa? Mata kita diperintah oleh hati. Lidah kita diperintah oleh hati. Segala badan kita ni hati yang merintahnya ya. Sama pendapat dengan Sokrates ni ya. Kemudian apa? Dia ni ada ketuhanan. Roh ni ada ketuhanan ya. Dia memerintah. Dia macam Tuhan yang merintah aja. Tidak dapat lenyap atau rosak sekalipun sudah bercerai dengan badan. Sudah bercerai dengan badan, dia dah mati dah, dah pindah tempat lain. Dia tak rosak lagi.
Sampai bila dia tak rosak ya. Sama ada dapat nikmat atau dapat azab, dia tak rosak ya, roh tu. Ya. Tak ada hancur. Sesudah seseorang manusia mati, badannya rosak. Badannya rosak, matanya rosak, telinganya rosak, tengkorak ni habis keput ya. Rosak. Dah mati esok. Dia tengok dia dalam kubur tu, kadang tengkorak pun dah tak ada. Dah keput belakang, dah jadi debu belakang ya. Dalam kubur tu. Orang yang dah mati lama-lama tu. Dah beratus-ratus tahun mati ya. Rosak semua. Ya. Badannya rosak dan hancur, sedangkan rohnya tetap hidup. Ya. Utuh kuat ya, utuh, kekal. Sebagai sedia kala. Tak kurang suatu apa pun, tak ada yang kurang. Itu roh dia, tak ada apa yang kurang. Tetap kekal. Suatu apa pun tak ada yang kurang. Tetap mempunyai pengertian dan kesedaran, mengalami kesenangan dan kemerdekaan, atau kesengsaraan atau penderitaan. Dia sama ada merdeka, sama ada senang, gembira, bahagia atau menderita, sangsara, kena azab. Itu roh ya. Terus selari dengan pendapat Islam. Islam kata betul kan? Ada Allah kata begitu? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa membuat kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan dapat melihat kebaikan yang dibuatnya itu. Dan barang siapa membuat jahat walaupun sebesar zarah, dia akan dapat melihat kembali apa yang telah dibuatnya dalam dunia ni. Serupa lah itu. Ini sama pendapat dengan Sokrates ya. Maknanya Sokrates ni kalau zaman kita tu boleh jadi ulama tu tau. Kerana pendapat dia tentang roh sama dengan pendapat Islam ya. Ya. Mana dia? Tetap mempunyai pengertian dan kesedaran, mengetahui kesenangan dan kemerdekaan atau kesengsaraan dan penderitaan. Bergantung kepada keadaan hidupnya bersama badan. Bergantung pada hidup bersama badan. Ya, kalau dalam dunia ni, kalau dia kaya-raya, gembira lah dia. Kalau dia tenang jiwanya, gembira lah tu. Kalau dia menderita lah. Kalau ada seseorang daripada keluarganya mati umpamanya, menderita lah dia. Kalau hidupnya susah, menderita lah dia. Roh menderita, badan pun menderita ya. Sama-sama dengan badan. Bila seorang manusia hidupnya bergelimang dengan dosa, dia hidupnya berdosa aja. Merompak je lah kerjanya, mencuri je lah kerjanya, berzina je lah kerjanya, minum arak je lah kerjanya, isap dadah je lah kerjanya, dosa saja. Kelakuan dan ketahanan, kejahatan, kesalahan dan kejahatan, tak memikirkan selain makan minum. Dia kira nak makan nak minum aja. Macam lembu tu, apa tahu je? Makan, minum, minum tak tahu, makan je tahu. Ngap kerjanya apa? Ngonyah-ngonyah kerja. Kalau begitu, maknanya dia tak ada roh lah tu. Rohnya tak berfungsi. Tidak memikirkan selain makan, minum dan tuntutan syahwat. Jasmaninya, dia syahwat jasmani je. Kira nak apa kehendak dia, nak kaya, nak magah, nak masyhur tu, ikut nafsu dia aje ya. Ikut syahwat jasmaniah saja. Setelah berpisah dengan badan, rohnya ini dapat menepati tempat bahagia. Roh itu bahagia. Keadaannya sesudah mati. Lalu dalam penderitaan, selalu dalam penderitaan. Kalau dia buat dosa, dia menderita lah dia. Dalam kubur kena seksa. Itu kalau ikut cakap Islam. Ini Sokrates mengatakan begitu juga. Dia akan menderita. Dan penyesalan yang berpanjangan. Islam apa itu tak pendapatnya? Ya tak? Dalam kubur ada tak seksa? Ada tak nikmat? Dalam kubur nikmat pun ada, seksa pun ada. Sudah bangkit dari kubur? Ada tak seksa? Ada dah nikmat? Ada belaka. Begitulah pendapat Sokrates. Sama dengan pendapat Islam ya. Adapun roh-roh yang mulia, itu roh yang mulia kata Sokrates ya. Adapun roh-roh yang mulia yang semasa hidupnya bersama badan bersih dari dosa, tak ada dosa, kesalahan dan kejahatan, tak ada kejahatan, tak ada salah, terus menuju ke alam yang tinggi. Dia percaya ada alam tinggi esok.
Dia ada percaya akhirat. Cuma dia masih itu belum ada Islam lagi. Dia hidup sebelum Masih. Belum ada Islam lagi. Tapi Rasul ada. Tapi bukan Rasul Muhammad tak ada. Nabi sebelum Muhammad ada ya. Tapi dia tak dapat wahyu daripada Rasul sebenarnya lagi. Dia masih itu. Tapi pendapatnya macam pendapat orang Islam juga tu. Tak ada kesalahan. Jadi alam yang tinggi yang dinamai oleh Sokrates alam apa tu? Ilahi. Alam ilahi itu alam Tuhan. Alam ilahi ini hanya tertentu bagi filsaf ahli fikir aja. Yang berbuat yang mendapat pendapat yang benar. Yang pendapat mereka itu. Maksudnya ahli fikir yang banyak berpendapat macam itu, di antaranya Sokrates lah. Kalau dia buat baik dalam dunia ni, di akhirat esok dia akan menerima kebaikan, akan menerima kebahagiaan, akan menerima ketenangan. Kalau dia buat jahat, dia akan diseksa. Itu dia mendapat apa juga dalam dunia ni. Sebab itu dia pun mengaku, dia ngajar juga. Jangan buat kejahatan. Jangan mencederakan orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Kita buat yang sebaik aja ya. Supaya hidup kita tenang dalam dunia ni. Dan di akhirat esok juga boleh tenang ya. Setelah mendengar keterangan itu, setelah mendengar keterangan itu, salah seorang muridnya berdiri, membantah. Muridnya berdiri, membantah. Berarti tak setuju dengan pendapat dia. Lalu berkata, pertama kata murid, bukankah roh itu terhadap badan seperti irama, irama lagu, melodi terhadap alat-alat muzik. Iaitu bila alat-alat muzik itu rosak dan pecah, maka lenyaplah bunyi dan irama itu. Dia macam alat muzik. Kalau rosak piano tu, tak ada bunyi lagi. Kalau ada bunyi pun sumbang lah. Kalau rosak gitar tu, tak ada bunyi gitar lagi. Lagu dan irama. Mana pernah berpisah? Ada berpisah antara lagu dan irama? Ya Allah, dia minta erti ke? Lagu dan irama ada berpisah ke? Tak ada. Andai dipisah lagu dan irama. Lagi? Sambung. Ya Allah, tak pernah dengar ke mana ni? Lemah tiada berjiwa. Lagi? Hampa. Dia tak pernah dengar cerita Ramli ke? Jadi lagu dan irama tak boleh pisah. Setiap lagu mesti ada irama. Setiap irama mesti ada lagu. Irama tahu? Irama rock, irama caca, irama sentimental, irama apa? Hindustan, irama dangdut. Itu irama lah gitu. Dan sebagainya. Itu nama irama. Dia tak boleh pisah dengan lagunya. Jadi murid kata begitu ya. Yang kedua kata murid itu, adakah alasannya dikatakan bahawa roh itu lebih mulia, lebih kuat, kekal dan abadi? Apa alasannya? Apakah tidak mungkin roh itu dikatakan mulia, kekal dan tetap sesudah matinya badan? Macam mana dia boleh mulia, macam mana boleh kekal sedangkan badan dah mati? Kata murid yang tanya ya. Dia membantah ya. Dia dah mati, macam mana nak kata kekal roh tu? Badan dia dah hancur, takkan roh tak hancur juga? Adakah tidak mungkin roh itu dikatakan mulia, kekal dan tetap sesudah matinya badan, tetapi akhirnya roh itu pun akan lenyap, pula sebagai lenyapnya badan ataupun tubuh. Roh pun akan lenyap, kata murid ni ya. Takkan roh tu kekal, takkan roh tu mulia, takkan roh tu hebat, takkan roh tu bahagia, sedangkan dia juga akan lenyap, kerana badannya dah lenyap. Dia bersama dengan badan, kata murid tu membantah. Terhadap bantahan pertama, Sokrates dengan tegas membantah. Kata Sokrates tak ada katanya, dan menambahkan bahawa sudah terang bahawa roh itu tidak menegah dan melarang badan mengerjakan beberapa pekerjaan. Roh tu tak ada apa, dia tak ada melarang. Jangan ini, jangan mencuri, jangan mengisap dadah. Roh tak ada apa tu. Tapi badan yang buat apa tu. Ya. Ini menunjukkan bahawa roh itu lain dari badan. Roh tu lain, badan lain. Yang buatnya badan, yang merentah saja nafsu ya. Dia kata nafsu sendiri ya. Roh tak ada. Roh tu hanya merentah kepada ke arah kebaikan. Dalam Islam apa itulah?
roh tu ngajak kita melakukan ibadah terhadap Islam. Ya. Kemudian nafsu ngajak apa? Ngajak kita melakukan kejahatan. Ya tak? Mana tahu? Allah kata dalam Quran, innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsul amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Itu dalam Islam. Sokrates pun berpendapat di belakang itu juga. Tak lari dengan pendapat Islam, ya. Pendapat Sokrates itu. Bahawa roh tu dia memerintahkan badan. Jadi yang melakukan kejahatan itu bukan roh, badan dia melakukannya. Ini menunjukkan bahawa roh itu lain dari badan itu sendiri. Tidak sama dengan dengan irama muzik, tak sama. Kerana irama lagu tidak dapat melarang alat-alat muzik. Irama tak boleh melarang alat-alat muzik itu. Ya. Tidak boleh melarang alat-alat muzik. Perbezaan antara satu tidak dapat perbezaan antara satu irama dengan lain irama bukan kerana kehendak dari irama. Bukan salah irama tu. Salahnya salah alat tu. Alat tu tak berfungsi. Itu lain iramanya. Tetapi bergantung kepada kuat dan lemahnya rekaan manusia. Yang sedap tu lemah rekaan. Yang sedap tu baik rekaannya. Yang tak sedap tu lemah rekaannya. Yang mereka lagu tu manusia, ya? Yang mencipta lagu manusia. Jadi bukan salah lagu tu, manusia yang salah. Manusia tu yang salah cipta. Patut lagu tu rancak, diseluruhkannya. Patut lagu tu seluruh, dirancakkannya. Manusia yang salah. Jadi antara irama tu bukan salah irama tu, salah alatnya, salah manusia tu je, ya. Dan mana ke dia? Perbezaan antara irama dengan lain nama bukan kerana kehendak dari irama, bukan kehendak irama tu, tetapi bergantung kepada kuat dan lemahnya tekanan manusia. Tengok rekaan manusia tu, lemah kuat kedar rekaan manusia, bukan tekanan tu, rekaan manusia. Yang menginginkan muzik, atau melagukan serupa itu. Tak apa nampak, ya. Maaf ni, ya. Jauh no lampu ni. Jadi tidak dapat disamakan antara roh manusia dan irama atau lagu muzik. Tak sama kan, ya? Dia ikut ciptaan manusia. Kalau sedap lah. Ya. Kadang lagu-lagu Hindustan tu sedap benar. Kenapa? Kerana manusia itu menciptanya. Ya? Sedap benar, ya. Walaupun tak faham. Tapi pandai nyanyi. Kerana kita seronok-seronok. Sedap benar lagu tu. Ya. Pandai ada nyanyi Hindustan. Saya pun pandai. Ya ho janggeli kahir pun sedap, ya. Tapi mana tak tahu. Itulah kita, ya. Jadi bukan apa? Kerana rekaan tu. Kerana pereka tu. Atau pencipta tu. Dia pandai mencipta lagu, pandai mencipta irama. Jadi sebab itu dia sedap bunyinya, ya. Kalau tidak tak sedap. Ya. Kemudian terhadap bantahan kedua pula. Kedua tu, ya. Yang pertama tadi, roh tu takkan tak binasa tu. Kata yang pertama tadi, ya. Yang pertama kata dia, bukankah roh itu terhadap badan seperti irama dan lagu? Kalau satu binasa lagi satu. Jawab Sokrates, dia tak ada sama. Ya, irama dan lagu tak sama. Lagu tak itu juga. Irama tu boleh binasa kerana alat tu binasa. Kalau tidak. Dia kata dia jawab Sokrates kepada muridnya yang pertama tu. Yang kedua apa? Bantahan yang kedua apa? Apakah alasan dikatakan bahawa roh itu lebih mulia? Kenapa roh tu mulia sedangkan badan tu hancur? Mengapa? Apa alasannya? Jawab tu. Terhadap bantahan yang kedua, Sokrates menambahkan keterangannya bahawa tiap-tiap sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera adalah benda-benda yang fana. Setiap yang boleh ditangkap oleh panca indera. Tahu panca indera? Kita ni ada berapa panca indera? 5. Panca indera melihat. Lagi? Panca indera mendengar. Lagi?
Panca indera merasa. Pedas ke, masin ke. Lagi? Apa ni? Panca indera merasa juga. Tapi apa? Licin ke, kesat ke, tajam ke, tumpul. Itu panca indera je. Itu yang keempat. Yang kelima? Apa? Panca indera penciuman. Penciuman. Dia tahu bau busuk ke, bau wangi ke. Ada 5 panca indera ya. 5 senses. Dia tak ada ngaji sains ke masa sekolah tu. 5 panca indera manusia ni. Yang pertama panca indera melihat. Yang kedua panca indera mendengar. Yang ketiga panca indera merasa. Yang keempat panca indera merasa juga tapi dengan kulit badan. Dan yang kelima panca indera penciuman. Dia kita boleh nampak. Orang ni gemuk, orang ni kurus nampak. Orang ni putih, orang ni hitam kita nampak. Kemudian ini dengar, lagu ni sedap, lagu ni tak sedap. Lagu dulu tak sedap, lagu sekarang ni sedap. Dan begitu ke. Lagu sekarang ni tak sedap. Mana sedap? Lagu dulu ke lagu sekarang ni? Lagu dulu lagi sedap. Sekarang ni Allah. Entah apa nyanyi ke bercakap. Ya tak? Nasib bercakap anu entah apa bunyi dulu kita sedap. Kita pun berdendang-dendang lagu dulu sampai sekarang ni ya. Nanti tak ada. Ada rap, tak apa rap tu bercakap tengah nyanyi. Ada pun kamu ini, aku ni, bercakap bukan nyanyi. Jadi panggil rap. Dulu nyanyi betul. Lagi kita tahu itu panca indera mendengar ya. Lagi panca indera merasa. Kalau pedas benar lalu makannya. Kalau masin benar lalu makannya. Kalau tawa lalu makannya. Tak lalu ya. Kerana itu ada panca indera merasa dengan lidah. Kemudian ada rasa dengan kulit. Kulit tu boleh tahu yang ini kasar, yang ini kesat, yang ini tajam, yang ini apa licin, yang ini apa. Boleh tahu dengan rasa ya. Itu boleh rasa. Lagi panca indera apa lagi? Penciuman. Yang ni wangi, yang ni busuk, yang ni bangor. Tahu bangor? Kalau terlalu busuk namanya bangor lah ya. Kalau wangi, wangilah. Yang paling wangi di syurga apa? Yang paling wangi syurga apa? Kasturi. Apa? Sebut. Kasturi. Wangi yang paling wangi di syurga ialah kasturi. Kasturi tahu apa? Udah tak tahu. Kasturi tahu apa? Kacang hijau, rebus, bulat dengan tepung, itu goreng ya? Itu kan? Itu kuih kasturi. Kasturi itu sejenis air wangi di syurga yang dibuat daripada lemak kejang. Itu namanya kasturi ya. Jadi dia boleh kesan. Itu bau syurga ya. Itu dia. Itu ikut apa? Panca indera ataupun dera pun dia. Boleh sebut dera boleh ya. Buat dera tu ada 2 makna. Satu rasa tu, yang kedua dera tu mendera orang tu. Ini dah deria ya, boleh ya. Deria, bukan dera tu deria ya. Mana kedainya? Tidak dapat menerima sesuatu yang menjadi bukan atas hal kita ya. Seketika menambahkan keterangannya terhadap baca mula senanglah terhadap bantahan kedua. Seterusnya Sokrates menambahkan sebagaimana bahawa tiap sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera adalah benda-benda yang fana. Apa itu fana? Binasa. Asal boleh ditangkap di panca indera itu binasa lah tu. Yang tak boleh tangkap panca indera tak ada binasa. Iaitu roh tak ada binasa. Panca indera tak boleh nampak mana rupanya. Roh tu kuning ke, merah ke, hijau ke, putih ke, gemuk ke, kurus ke, tajam ke, tak ada. Tak boleh ditangkap oleh panca indera. Tadi sebab itu dia tak binasa. Yang boleh ditangkap panca indera binasa. Ya. Bangunan segi kuat macam bangunan surau ni. Tapi dia akan binasa tak? Akan binasa. Itu maknanya apa? Panca indera boleh tangkapnya, boleh nampak bangunan ni. Itu fana. Dapat lenyap, boleh lenyap. Sedang adanya itu adalah dengan penetapan dari pengertian-pengertian
yang tak dapat diraba. Ya, roh tu tak dapat diraba. Atau ditangkap. Tak boleh ditangkap. Siapa boleh tangkap roh angkat tangan? Siapa boleh tangkap nyawa angkat tangan? Tak boleh, ya. Tak boleh tangkap roh, tak boleh tangkap nyawa, tak boleh tangkap. Kerana dia benda-benda gaib. Ya. Itu kata Sokrates. Sama dengan pendapat Islam apa itu juga, ya. Yang boleh ditangkap dengan panca indera dia akan binasa. Allah mengkhabar dalam Quran, kullu man 'alaiha fan. Setiap satu di atas muka bumi ini akan binasa. Ya, yang tak binasa apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tak binasa ialah zat Tuhan kamu yang amat agung lagi amat mulia. Tak ada binasa. Lain tu benda binasa. Bangunan binasa, gunung binasa, matahari binasa, bulan binasa, sungai binasa, laut binasa, manusia binasa, binatang binasa, apa semua binasa belaka. Sedangkan malaikat maut pun binasa. Padahal malaikat maut tu apa kerjanya? Apa kerjanya? Nyabut nyawa. Dia pun binasa sudahnya. Udah dicabutnya semua nyawa-nyawa tu. Nyawa malaikat dicabutnya. Nyawa iblis dicabutnya. Nyawa manusia dah dicabutnya. Nyawa ikan dicabutnya. Nyawa burung dicabut. Habis semua cabutnya. Tinggal dia aja yang tak ada mati. Ya. Kerana dia tu kan cabut nyawa. Dia cabut nyawa orang dia. Takkan dia cabut nyawa dia sendiri. Lalu Allah tanya, wahai malaikat maut, siapa lagi yang belum mati? Jawab malaikat maut, yang belum mati siapa? Saya dan Allah Ta'ala lah katanya. Saya Allah Ta'ala dan belum mati. Ya. Lepas tu Allah tanya lagi, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Diam malaikat maut, tak jawab. Kenapa? Kenapa diam? Kenapa tak jawab? Kerana itu merupakan, dia tahu ini merupakan perintah Allah. So apa? So cabut nyawanya sendiri. Ini aja yang boleh cabut nyawa sendiri, ya. Manusia boleh dah cabut nyawa sendiri? Tak boleh. Malaikat maut boleh. Kenapa? Kerana tak ada siapa nak cabut nyawanya. Dia kena cabut nyawa sendiri, ya. Takkan Allah nak cabutnya. Dia cabut nyawa sendiri. Maka dia pun cabutlah nyawanya, ya. Manusia jangan kerana tak dapat kahwin terjun lombong, bingung, ya. Gagal SPM. Terjun daripada bangunan tinggi, tak boleh. Berdosa besar, ya. Cabut nyawa sendiri berdosa besar, tak boleh. Kerana Allah tak larang, ya. Apa kata Allah? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Tapi malaikat maut dia boleh cabut nyawa sendiri. Kerana dia terpaksa. Dia pun cabutlah. Sakit ke tak? Agak-agak sakit. Punyalah sakit. Jerit pekik dia tahu. Aduh. Kalau aku tahu macam ini teruknya, macam ini sakitnya cabut nyawa, tak aku siom buat kerja cabut nyawa, tahu? Dia kata apa tu? Rupanya malaikat maut tu orang kampung gajah. Tak aku siom buat kerja cabut nyawa. Matilah malaikat maut. Bila mati malaikat maut, tenang alam ni. Bukan dunia yang alam seketika. Tenang alam ni, ya. Lepas itu Allah tanya yang dah mati tu, limanil mulkul yaum, kata Allah tanya. Allah tanya pemimpin dunia, tahu? Dia tanya Napoleon Bonaparte, dia tanya Joan of Arc, dia tanya Queen Elizabeth, dia tanya Winston Churchill, dia tanya Abraham Lincoln. Kenal mana? Dia tanya George Washington, dia tanya Donald Trump, dia tanya siapa lagi? Tengku Abdul Rahman, ditanya Presiden Soeharto, ditanya siapa lagi? Ferdinand Marcos. Limanil mulkul yaum. Hari ini siapa yang berkuasa? Seorang pun tak jawab. Ya, Maharaja Hirohito tak jawab. Pasal itu mereka dulu pemimpin dunia lah ni. Menakluki dunia. Hitler menakluki dunia, tak jawab juga. Lalu Allah jawab sendiri. Lillahil wahidil qahar. Allah lah yang esa, yang wahid, yang qahar, yang berkuasa. Allah yang wahid, yang esa itu, dialah yang berkuasa. Yang lain tak ada kuasa. Selain Allah tak ada siapa kuasa. Manusia tak ada kuasa, binatang tak ada kuasa, rimau tak ada kuasa, gajah tak ada kuasa. Yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja. Itu dia. Lepas itu barulah Allah bangkitkan orang yang dah mati itu balik hidup semula. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun, kata Allah. Kemudian kamu tu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Kita yang nak ketika lepas bangkit esok apa jadi? Ya, udah mati tu matilah. Bangkit esok apa jadinya?
Tengok baca sikit lagi. Adapun roh sama dengan pengertian itu tidak dapat menerima adanya lawannya. Sudah nyata adalah asal atau sumbernya hidup. Sebab itu roh itu sendiri adalah adalah kata-kata hidup itu sendiri. Roh itu hidup je. Dia tak ada mati-mati, Yang mati badan je. Dia nyawa. Hidup aja. Kita ni ngapa mati? Kerana ada nyawa, ada roh. Dia mati. Roh tu sendiri tak mati. Allah ada roh tak? Allah ada nyawa tak? Tak ada. Allah bukan hidup dengan nyawa. Allah bukan hidup dengan roh. Roh tu Allah cipta. Bukan Allah cipta tu roh tu untuk dia. Dia ciptakan roh tu untuk kita. Sebab kita mati. Kerana kita ada roh. Ada nyawa. Allah mati bukan dengan nyawa. Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah hidup dengan sifat Al-Hayyu. Dia tu hidup aja. Artinya tak pernah tak hidup. Kita ni hidup kerana ada nyawa. Baru hidup. Kau dah mati, nyawa tu cabut. Itu dia mati ya. Jadi Allah tak ada hidup bukan hidup dengan nyawa. Allah hidup dengan sifatnya Al-Hayyu aja. Sebab itu dia tak mati. Maka ia tidak dapat menerima lawannya iaitu mati. Roh tu tak ada mati. Allah kekalkan. Dan Islam ada tak Allah kekalkan? Ada tak benda-benda yang Allah kekalkan? Ada. Dia tak mati. Allah kekalkan. 10 perkara Allah kekalkan. Yang pertama roh tadi. Yang kedua qalam. Apa qalam? Qalam aja tu. Apa qalam? Apa tu? Ini apa? Ini apa benda ni? Pen. Apa pen nulis apa? Nulis nama orang? Dia nulis apa? Dia nulis nasib manusia di Lauh Mahfuz. Dia nulis. Sebelum Allah jadikan manusia, Allah perintah, wahai kalam, tulis oleh kamu. Kata kalam, apa nak aku tulis ya Allah? Tulis di apa saja nasib makhluk yang apa? Yang akan aku cipta nanti. Dia cipta manusia, cipta Haji Ibrahim. Tulis tentang Haji Ibrahim tu. Lahir tahun sekian, namanya ini, kerjanya ini, anak ada berapa, isterinya siapa, semua dah tulis di Lauh Mahfuz. Perempuan ada tak takdir ditulis di Lauh Mahfuz? Yang nulis ni siapa? Inilah qalam namanya. Yang pertama tadi roh, yang kedua qalam, yang ketiga arash. Apa arash? Arash tu apa bendanya? Ya Allah. Tak pernah dengar perkataan arash. Lindungan di padang mahsyar. Yang tidak ada lindungan mereka, lindungan arash Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat loh. Lauh Mahfuz tahu? Tempat ditulis qalam tadi. Itu Lauh Mahfuz. Itu kekal tu. 10 perkara ya. Yang kelima kursi. Kursi apa? Lambang kerajaan Allah. Artinya kursi lah, kursi macam ni lah. Buat duduk. Tapi Allah bukan duduk macam saya duduk. Tapi lambang kerajaan namanya kursi. Ada pernah dengar ayat tak? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Tak? Itu kelambang kerajaan, kebesaran kerajaan Allah. Kekal tu. Yang berapa tadi? Yang berapa tadi? Yang keenam. Yang ketujuh. Yang keenam. Yang keenam ya. Iaitu jasad Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jasad badan Nabi dan Rasul tu kekal tahu. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kalau dia Nabi dan Rasul kekal badan tu. Yang ketujuh, benih manusia. Benih manusia yang dipanggil ajbuz zambi. Kita ni ada benih tau. Besarnya besar apa? Besar biji sawi. Di mana? Di mana? Ada di tulang tongkin, di ujung punggung kita tu. Ada besar biji sawi. Itu benih kita tu. Yang lain semua hancur. Tapi ajbuz zambi tu tak ada hancur. Bila hari kiamat besok, Allah jadikan body baru daripada ajbuz zambi tu lah. Itu yang ketujuh ya.
Yang ke-8 apa? Yang ke-8, jasad orang-orang yang mati syahid. Ya, jasad orang-orang yang mati syahid. Yang ke-9 apa? Tadi tak cukup tadi tu. Yang tadi tak cukup tadi. Tak apa. Yang pertama roh, yang kedua loh. Bukan, yang kedua apa tadi? Alam. Yang ketiga arash. Yang keempat loh mahfuz. Yang kelima kursi. Yang keenam jasad rasul-rasul. Yang ketujuh benih manusia, dipanggil ajbuz zambi. Yang ke-8 orang jasad orang-orang yang mati syahid. Yang ke-9 siap, nak ingat, dah lupa. Yang ke-9 dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Apa? Syurga. Yang ke-9 syurga. Yang ke-10 lawan syurga apa? Neraka. Itu 10 Allah kekalkan. Bukan dia kekal, Allah kekalkan. Allah kekalkan. Dia tak kekal. Kalau Allah nak hancurkan boleh tak? Kalau Allah nak hancurkan syurga tu boleh tak? Boleh. Tapi Allah tak hancurkan. Allah kekalkan. Itu 10 perkara yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk roh yang kita bicara ni ya. Itu mengikut cara Islam. Tapi Sokrates mengatakan roh tu tidak akan hancur juga ya. Kalau dikatakan mati itu adalah akhir tiap-tiap sesuatu, maka itu adalah keuntungan besar. Kalau mati itu terus aja, untung ke tak kita? Mati terus mati, tak ada bangun kali. Untung tak? Untunglah dalam dunia ni boleh kita mencuri, boleh kita merampak, boleh kita berzina, boleh kita menari, boleh kita hisap dadah, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa balasan. Untunglah kan? Tapi adakah khabar itu berlaku? Adakah khabar itu berlaku? Tidak. Kita akan dibangkitkan semula untuk menerima balasan dari apa yang kita lakukan. Ini satu sama pendapat dengan Sokrates juga ya. Sama dengan pendapat Sokrates. Kalau dikatakan mati itu adalah akhir tiap-tiap sesuatu, maka itu adalah keuntungan besar bagi penjahat-penjahat dan apa lagi? Dan dan orang-orang yang anaya. Siapa yang anaya? Untunglah dia. Orang curi untung, orang menipu untung, orang apa? Hutang tak bayar untung. Ini adalah sifat-sifat, ini adalah filsafah kaum kaum apa? Kaum penjahat. Ini adalah filsafatnya kaum penjahat. Ini bertentangan dengan akal dan akal dan keinsafan. Betul, keinsafan. Akal dan keinsafan. Jadi itu pendapat Sokrates. Sama dengan pendapat Islam, lebih kurang sama dengan pendapat Islam ya. Cuma dia tak masuk Islam, dia bukan orang Islam ya. Tapi akan datang kita baca akhlak Sokrates. Macam mana akhlaknya? Itu akan datang kita baca ya. Untuk kali ini cukuplah tu. Udah 1 jam 3 minit 36 saat. Okey ke dah? Kali lagi. Okey ke dah? KO ke okey? Okey lah tu, sabuel lah. Saya dah kutai ngajar ni tahu. Dah kutai. Jadi akan datang kita baca akhlak Sokrates ya. Sekian, ampun maaf, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim.